Cikgu guna point boleh ke? Tak boleh. Cik adik Pelajar sekalian, mesti ditulis dalam esei yang lengkap. Tak apa, kejap lagi kita tengok kelemahan pelajar. Okey, contohnya saya buat perenggan, tapi satu perenggan. Perenggan dua betul. Adakah markah itu akan dipotong? Harap dia baca. Okey. Tak apa, kejap lagi masa kita akan tengok dekat situ. Okey, contohnya pelajar sekalian. Okey, pelajar sekalian, jom kita tengok. Okey, contoh. Kedudukan institusi. Okey, contohnya pelajar sekalian, ini contohnya. Tadi cikgu kata panduan kepada pelajar sekalian. Cikgu kata biasanya kebat C itu dia bagi stimulus. Pada stimulus tu ada jawapan. Cikgu, ni A cikgu. Adakah pada A pun boleh pada stimulus tu juga boleh digunakan untuk jawapan A? Pandai, pelajar kena membaca, cari maklumat pada stimulus. Dan ada juga soalan yang walaupun ia soalan A ataupun B pun ada jawapan yang boleh diambil pada stimulus. Macam mana kalau jawab satu perenggan holistik, satu perenggan analika, tak ada masalah. Buatlah macam mana pun. Tak apa, jangan risau. Jangan buat point saja. Kejap kita tengok Okey, ini contohnya pelajar sekalian contoh jawapan. Tak apa, kejap lagi kita tengok contoh jawapan. Apa saja yang bermain di fikiran awak, cikgu dah masukkan dalam slide cikgu. Tak apa, jangan risau. Jangan risau. Ketua Utama Negara. Ingat kedudukan institusi yang Pertuan Agong ialah sebagai Ketua Utama Negara. Tengok pelajar sekalian, awak tengok dekat sini di atas ni kan, nampak Ketua Utama Negara. Ingat, kita kena buat ayat yang lengkap sikit serta diberikan keutamaan sebagai dalam, nampak kita ambil di sini, diberikan keutamaan. Nampak, cikgu olah sedikit di situ. Institusi yang Pertuan Agong tidak boleh dikenakan prosiding di mahkamah, nampak Okey, tidak boleh, jangan salin bulat-bulat je, jangan salin semua sekali, itu tak boleh bagi kan. So, itu contoh jawapan yang kita nampak pada stimulus, walaupun soalan A pun kalau dia bagi stimulus, kalau sesuai yang berkaitan kita boleh gunakan sebagai jawapan. Contoh di sini pun berdasarkan stimulus pun pelajar boleh dapat 3 markah dah kalau berdasarkan stimulus ini. Okey. Baik. Seterusnya pelajar sekalian. Okey, kita tengok yang ni. Okey, pelajar sekalian, jom kita nak minta pelajar sekalian respon sekejap. Okey, Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa yang luas dalam sistem pemerintahan negara kita meliputi kuasa perundangan, eksekutif dan kehakiman. Terangkan. Kata tugasnya terangkan ke, ulaskan ke kan. Beri hujah anda kot. Silakan pelajar sekalian. Okey, cikgu mohon jawapan. Jangan risau kalau markah ditolak, okey. Salah tak tolak markah pelajar sekalian, cikgu gunakan bahasa. Cikgu penggunaan bahasa perlu teratur ke? Ianya tidak menjejaskan markah. Ya, okey. Janji ayat tu, apa tulisan awak tu kita boleh faham. Okey, silakan pelajar sekalian, boleh jawab soalan ini. Bidang kuasa, okey. Bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong, melantik Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Baik. Okey, buat 2 perenggan tapi satu perenggan. Okey, markah takkan dipotong pelajar sekalian. Buat 2 perenggan tapi satu perenggan saja, 2 perenggan betul. Okey. Isytiharkan darurat, melantik menteri, betul. Penggunaan bahasa perlu teratur, ianya tidak menjejaskan markah. Okey. Baik. Melantik Perdana Menteri, lagi pelajar sekalian, kawan-kawan, isytiharkan darurat. Okey. Kuasa pengampunan, bagus. Okey. Melantik jawatan penting. Okey, tengok ni pelajar sekalian. Ini panjang kan? 8 markah kan? Cikgu bagi sampai 3 perenggan. 3 perenggan. Tadi cikgu bagi 1 perenggan. Ada jawapan cikgu bagi 2 perenggan. Ini cikgu bagi 3 pula perenggan. Okey. Cikgu, sudah cikgu. Okey, tengok tapi bila kita buat pemerengganan, dia memudahkan pelajar. Okey, contohnya pelajar sekalian. Contoh, nasihat, okey, bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri. Berkuasa melantik Perdana Menteri, Jemaah Menteri serta Peguam Negara. Okey, Yang di-Pertuan Agong merupakan pemerintah tertinggi Angkatan Tentera dan berkuasa melantik diplomat Malaysia. Perenggan yang pertama pun pelajar sekalian dah dapat 5 markah. Simple saja. Selain itu, kuasa Yang di-Pertuan Agong ialah nampak untuk kita mulakan perenggan baru, cikgu cadangkan pelajar ambil balik pangkal ayat dia. Okey, menggunakan rang undang-undang serta memanggil dan bubarkan parlimen dan menjadi ketua agama Islam. Seterusnya, YDPA,
Okey, yang ni kan, yang pelajar tanya tadi kan, Cikgu Rosani kan, dia bagi singkatan kan, guna singkatan, tak ada masalah. Ataupun pelajar kata, pelajar tulis, Yang di-Pertuan Agong, dia dah buat kurungan, YDPE pun boleh, tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. Okey, berkuasa melindungi kedudukan istimewa orang Melayu, okey, serta membuat isytiharkan darurat. Dua perenggan sebenarnya pun, pelajar sekalian, dua perenggan ini pun sebenarnya telah cukup mewakili 8 markah. Okey? Baik. Apa ya? Okey. Baik, sekarang ini pelajar sekalian satu lagi. Okey, pelajar sekalian. Cikgu nak tengok komen daripada pelajar. Okey. Jelaskan sebab pemerintahan beraja perlu dipertahankan. Silakan pelajar sekalian. Okey, cikgu ada satu lagi soalan ni. Jelaskan, okey. Sebab sistem pemerintahan beraja perlu dipertahankan. Silakan pelajar sekalian. Okey, kita masih ada bersama dengan kita 2,300 orang pelajar. Tahniah cikgu ucapkan. Masih kekal bersama dengan kita. Okay, sementara menanti jawapan pelajar, Cikgu Yusof, mungkin Cikgu Yusof boleh menerangkan satu dua soalan yang ditanya ni berkaitan dengan satu yang pertamanya, penggunaan peribahasa dalam jawapan sejarah. Boleh. Adakah mempengaruhi jawapan markah ke bagaimana ke? Kalau peribahasa itu berkaitan, contoh soalan ni kan, sebab perlu dipertahankan, contoh seperti aur dengan tebing, itu yang berkaitan, yang sesuai, kita boleh terima, tak ada masalah. Tak ada masalah. Contoh kan, ini contoh penggunaan peribahasa, contohnya yang berkaitan dengan soalan ini, cantiklah contoh seperti aur dan tebing. Ini sesuai untuk ni kan. Kenapa boleh Cikgu Rosani? Okey. Boleh. Ada satu lagi soalan sebelum kita pergi yang dipaparkan. Dari Kumar Krishna, tak silap saya. Dia tanya, adakah dua bab tu, ada kemungkinan tak dua bab digabung menjadi satu soalan esei nanti? Boleh, tak ada masalah. Dia boleh merentasi bab. Contohnya pelajar sekalian, contoh. Kita bincangkan contoh tentang komunis kan. Komunis tingkatan 4 pun ada, tingkatan 5 pun ada kan. Sistem pendidikan contoh bab 7, okey, tingkatan 4 pun ada, tingkatan 5 pun ada. Kan? Itu maksud dia. Kalau raja berperlembagaan, pada raja berperlembagaan tak ada dalam, dia hanya ada tingkatan 5. Contoh antara tajuk yang biasanya tentang komunis kan. Tingkatan 4 ada, tingkatan 5 ada. Pendidikan kan, sistem pendidikan kan. Pada tingkatan 4 pun ada, tingkatan 5 pun ada. Itu contohnya. Pelajar sekalian okey. Kita teruskan dengan paparan besok. Alright. Okey, Cikgu Fitri, sahabat kita daripada MRSM, menjadi mekanisme seimbang dan imbang sistem pemerintahan, dapat memajukan ekonomi, ketua negara, meminta 3 aspek. Ya, betul. Cikgu Zakir kata, yang soalan ini, tengok pelajar sekalian. Okey, soalan ini dia minta 3 aspek. 3 aspek. Okey, so itu antaranya yang kita boleh masukkan 3 aspek. Okey, baik, seterusnya pelajar sekalian. Okey. Komunis MU ditubuhkan 1946. Okey, ini contohnya pelajar sekalian ini contohnya. Okey. Perlu dipertahankan kerana tonggak utama kerajaan. Okey, cuba tengok di sini pelajar sekalian. Okey, contohnya di sini. Cikgu ambil keamanan negara dan amal. Okey, contohnya cikgu ambil simbol taat setia. Okey. Alright. So ini contoh-contoh jawapan yang kita boleh gunakan Contoh. Okey, nampak di sini cikgu ambil daripada ni. Tonggak utama pemerintahan, tunjang utama cikgu tukarkan di sini. Okey, kestabilan mencorakkan politik ni cikgu masukkan di sini Okey, contoh kan. Kalau pelajar perasan, cikgu banyak gunakan jawapan pada stimulus Ada jawapan yang berdaulat kan. Okey, contoh berdaulat di sini nampak cikgu ambil di sini. Berdaulat pun ada jawapan di sini. Okey, so kita boleh gabung jalinkan jawapan kita jawapan kita, tak ada masalah. Okey. Baik, so cikgu ini contohnya pelajar sekalian cikgu harap jelaslah yang ni Okey. Seterusnya satu lagi soalan ni cikgu go through sepintas lalu saja tentang faktor-faktor pembentukan Malaysia faktor-faktor pembentukan Malaysia. Dan ini contoh yang ketiga pelajar sekalian. Tadi cikgu bagi stimulus dia ada 2, di atas 1, di bawah 1. Yang kedua, cikgu bagi 1 je stimulus berada di A. Dia berada di A. Ada setengah stimulus cikgu berada di C sahaja. So itu pattern di pelajar sekalian Tengok di manakah stimulus itu berada. Okey. Baik. Faktor membawa kepada pembentukan Malaysia. Okey. 30 saat pelajar sekalian. Sila respon untuk menjawab pecahan A. Silakan. Faktor yang membawa kepada pembentukan Malaysia. Silakan.
Okey. Faktor-faktor yang membawa kepada pembentukan Malaysia. Sementara tu Cikgu Yusof, kita respon soalan pelajar lagi ni. Boleh? Okey. Okey. Ada pelajar kita yang menanyakan tentang inferen. Mungkin Cikgu Yusof boleh kupas sikit bagaimana kita nak buat inferen yang baik, ada formula ke bagaimana ke? Formula kalau saya tu biasanya kalau inferen tu kita gunakan kesannya gitu je lah, kesannya kita gunakan, kalau saya tu saya buat formula, kalau saya tu kita buat bila dan kenapa lah. Ayat yang last sekali tu kita jadikan inferen. Itu saja. Kan? So kalau nak di sini mungkin biasanya ayat yang terakhir tu inference tu kita letakkan, gunakanlah perkataan tertentu untuk menggambarkan inference. Kesannya, kesimpulannya, tamsilnya, tuntasnya, kesimpulannya, itu menggambarkan inference. Okey, itu anggap menggambarkan inference. Okey? Okey. Mengimbangi populasi kaum, percepatkan kemerdekaan, ya. Okey. Terima kasih. Ini pembentukan Malaysia 1963, ya. Cepatkan, sudah ada pembentukan Malaysia. Okey, kemerdekaan. Cepatkan kemerdekaan Sarawak dan Sabah. Sarawak. Okey, ini contoh ya. Contoh. Okey, contoh panduan jawapan. Okey, cikgu ada 5 minit lagi ya. Contohnya pelajar sekalian kalau ada pecahan 2 macam ni, so kita pecahkan ikut pecahan dia. Okey, baik. Alright, so pelajar sekalian nampak stimulus tadi cikgu gunakan di A dan juga cikgu gunakan di C. Tengok macam mana cikgu buat. Okey, contohnya nampak yang ini pembangunan ekonomi cikgu gunakan untuk menjawab soalan ini. Perpaduan cikgu gunakan untuk menjawab perenggan yang kedua pun boleh. Ideanya cikgu ambil pada stimulus sahaja. Kan, dan cikgu kaitkan dengan jaringkan dengan maklumat yang ada pada buku teks dan pandangan pelajar sendiri. Contoh awak tengok kesannya. Contoh kalau hanya pelajar gunakan kesannya, contoh di sini pemeriksa dah faham pelajar gunakan akan wujud satu bangsa yang unik dengan pelbagai budaya dan agama serta menjadi contoh kepada negara lain dari aspek keunikan kaum. Itu contohnya ya. So ingat pelajar sekalian, jangan runsing, jangan takut, dan kita boleh juga gunakan. Kejap lagi pencerahan tu yang macam mana nak gunakan rukun negara tu nanti Puan Masariah akan terangkan sekejap lagi. Dia ada formula dia. So jangan pergi ke mana-mana lagi, kekalkan momentum kita bersama dengan inspirasi Yapim ya. So ini contoh nampak daripada sini pun contoh nampak kan? Dalam buku teks tak ada pun. Bila contoh ada pembacaan pelajar tahu, kita boleh tambah nilai di situ kan. So tak ada masalah pun pelajar sekalian. Okey. Baik. So cikgu ambil sikit lagi kelemahan. Okey, cikgu ada 4 minit lagi. Kelemahan menjawab soalan bahagian B esei. Okey, pertama pelajar sekalian. Okey, kelemahan pertama untuk cikgu jawab persoalan pelajar di awal tadi, jangan jawab dalam bentuk point form. Okay, dash ke, koma ke, bulat ke, peta pokok ke, peta minda ke, peta item ke, mesti dijawab dalam esei yang lengkap. Mesti dijawab dalam esei yang lengkap. Cikgu, kalau jawab soalan tu, boleh jawapan logik ke? Boleh pelajar sekalian, selagi sesuai. Sebab tu cikgu kata C tu adalah dia terbuka. Terbuka, dia nak minta pelajar berikan hujah pendapat pelajar. Itu tapi kena ayat yang lengkap. Ya, betul. Tak perlu buat perenggan, terus je tulis. Boleh, tak ada masalah ya. Tadi cikgu dah huraikan. Okey, sekarang pelajar sekalian. Kalau soalan ini, bandingkan ciri-ciri perjanjian MU dengan PTM 48. Okey, contoh 8 markah, bandingkan. So, kalau perbandingan seperti mana Cikgu Azman tunjukkan tadi, perlu ditulis dalam bentuk esei. Kita gunakanlah perkataan manakala, di samping itu kan. So, kita buat perbandingan sedemikian rupa. Okey. Baik ya. So kalau macam ni pelajar sekalian, kita akan yang ni pelajar kenalah denda kan, dia beri separuh daripada peruntukan markah saja. So maksimum pun kalau sini dapat, walaupun pelajar sekalian cikgu, kalau ini cikgu tengok kan, contoh setengah dah 1, setengah dah 2, setengah dah kan, setengah ni cikgu maksimum saya boleh dapat berapa markah? Tetap dia akan dapat separuh daripada peruntukan markah. Maksimum pelajar boleh dapat 4 markah saja maksimum. Maksimum boleh dapat 4 markah sahaja. Boleh tak K4 dan struktur kita buat panjang tapi tak cukup tempat, lepas tu melebihi? Ya boleh pelajar sekalian. Kalau tak cukup ruang, pelajar buatlah nak panah, tulis kat bawah tu, tulis kat bawah, sambung.
note dekat situ. Sambungan jawapan di muka surat berapa ataupun tarik ke bawah tu ada ruang, tulis kat situ. Tetapi tulis pada ruangan yang disediakan. Tulis pada kawasan yang disediakan saja. Jangan tulis pada kulit sudah. Okey. Ada soalan Cikgu Sob, soalan perbandingan dibuat dalam bentuk jadual. Boleh ke tidak? Ni dah jawab dah. Tadi dah jawab ni jadual kita lah. Okay. Dah dijawab dah, ya. Dan akhir sekali, okey, daripada cikgu, okey 1 minit. Okey, ini kelemahan pelajar dia. Tidak gunakan pangkal ayat. Jawapan tidak cukup peruntukan markah, dia minta 8. Jawapan tidak mengikut kata tugas dan kehendak soalan. Kata tugas dia jelaskan, pelajar perlu menguraikan di situ. Dan jawapan tidak lengkap dan kabur. Okey, contoh ya. Jelaskan. Kerana bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Okey. Isi idenya ada tetapi dia tak menjelaskan di situ. Agama Islam, agama persekutuan, demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan dan dewan rakyat. So, dia agak kabur di situ. So, hati-hati kalau bentuk macam ni. Kalau nak selamat pelajar sekalian, pelajar tengok kata tugasnya, kehendak soalannya apa dia. Jelaskan, terangkan, huraikan. So, contoh idea jawapan ada tetapi dia tak menghuraikan di situ. So, hati-hati dalam bentuk contoh kelemahan jawapan seperti ini. Okey? Dan yang terakhir pada cikgu, contoh jawapan dia, contoh soalan ni cikgu ambil tentang tajuk dasar luar, terangkan matlamat pengumpulan dasar luar, faktor-faktor. Okey, cikgu ambil C saja. Tengok pelajar sekalian, gunakan stimulus. Okey, boleh gunakan stimulus dan cikgu gunakan maklumat yang ada pada stimulus untuk menjawab. Okey, nampak menggunakan diplomasi, ada jawapan di atas menggunakan diplomasi. Diplomasi kan ada jawapan. Okey, berkecuali kita ada kan jalinkan hubungan dengan China kerana aman dan ekonomi negara akan, ini contoh jawapan secara umum, aman, ekonomi negara akan maju. Okey. Ada berkaitan je Cikgu Sob, sebelum kita berpindah ke panel seterusnya. Dia pelajar ni kata dia tak menggunakan jawapan yang terdapat dalam stimulus tapi dia guna idea sendiri untuk menjawab. Adakah menjejaskan markah? Tak menjejaskan markah. Selagi sesuai dengan kehendak soalan diterima, tak ada masalah. Okey. So ada lagi satu lagi Cikgu Sob. Ini bimbang juga nak jawab ni, tapi pelajar ni kata dia ada mengikuti seminar sebelum ni dan dimaklumkan dalam seminar tu ketah 2 akan memberikan lebih kurang 50% soalan kebat di kertas 2. Cikgu Yusof ada berani ke nak jawab yang ni? Berapa peratus soalan kebat tu kita itu urusan daripada pembina soalan kan, daripada lembaga peperiksaan. Tetapi yang paling asasnya pelajar sekalian, paling kurang 40 markah. 40 markah dah dalam tangan. 40 markah itu dah dalam tangan. 40 markah itu dah dalam tangan pelajar. Sebab apa? Setiap pecahan kebat, contoh bahagian A ada 16 markah untuk kebat dan bahagian B ada 24 markah. So 40 markah sebenarnya dah dalam tangan pelajar untuk soalan markah kebat. Itu saya berani bagi tahu. Sebab apa? Telah diberitahu. Yang confirmnya 40 markah daripada 100. Okey. Dan kita jangkakan dan markah tu sebenarnya boleh lebih daripada 40. Wallahualam. Dan kita doakan dia akan lebih lah. Dan untuk pelajar yang kata 50% itu sebenarnya berdasarkan analisis SPM tahun 2020 yang dinyatakan secara bertulis dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dan ditulis secara tersurat dalam analisis SPM 2020. Itu yang saya boleh beritahu. Dan kita doakan dapat lebih.